Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nurzalinda dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Nik Nur Natasha binti Nik Khairul Anwar, memegang nombor matrik 271912. Jadi bagi melaksanakan tugasan Kelab Buku Budaya bagi subjek Kepelbagaian Budaya dan Keperluan Manusia, saya telah memilih sebuah buku yang bertajuk Datuk Onn Jaafar, iaitu kisah seorang patriotik yang ditulis oleh Abdul Latif Talib. Abdul Latif bin Talib atau lebih sinonim dengan Pak Latif ialah seorang penulis yang terkenal dan telah mengukir nama dalam bidang sastra di Malaysia. Beliau telah dilahirkan pada 2 Jun 1954 di Kampung Ulu Supring, Negeri Sembilan. Permulaan karya beliau sebagai seorang penulis sepenuh masa bermula pada tahun 1990 yang melibatkan penulisan dalam pelbagai genre iaitu puisi, cerpen, skrip TV dan novel. Okey, kegigihan menghasilkan karya telah melayakkan beliau merangkul pelbagai anugerah melalui beberapa buah buku seperti Sayembara Cerpen Berunsur Islam, Sayembara Cerpen Perpaduan, Hadiah Sastra Utusan dan Puisi Negeri Sembilan. Bukan itu sahaja, Abdul Latif Talib juga berjaya memenangi Hadiah Sastra Utusan dan Sayembara Menulis Novel Sarawak pada tahun 2005 menerusi novel Beraraklah Awan dan Randau Ruai. Secara umumnya, buku ini mengandungi 33 bab yang merangkumi perjalanan hidup seorang tokoh iaitu Datuk Onn Jaafar bermula dari awal kelahiran sehinggalah ke akhir usianya. Datuk Onn Jaafar telah dilahirkan di Bukit Gambir, Muar, Johor pada tanggal 12 Februari 1895. Ayahanda beliau ialah Datuk Jaafar Haji Muhammad iaitu Menteri Besar Johor yang berketurunan Bugis, manakala bondanya pula ialah Ruqayyah Hanum iaitu seorang wanita yang berasal dari Turki. Sejak dari kecil, Datuk Onn telah mendapat keistimewaan apabila beliau dipelihara dan dijadikan anak angkat kepada Sultan Ibrahim. Menginjak usia 9 tahun, Sultan Ibrahim telah menghantar dan membiayai pengajian Datuk Onn bersama-sama anak kandanya ke England untuk menimba ilmu. Sekembalinya beliau ke tanah air, beliau dihantar pula oleh ayandanya sendiri untuk melanjutkan pelajaran di Maktab Melayu Kuala Kangsar setelah 7 tahun berhijrah ke negara orang. Selepas menamatkan pengajian, Datuk Onn telah bekerja sebagai kerani pelatih di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor dan sudah mempunyai pendapatan sendiri walaupun masih di usia yang muda. Antara peristiwa penting yang diceritakan oleh penulis dalam novel ini termasuklah peristiwa penentangan Malayan Union. Pada tanggal 11 Mei 1946, satu kongres telah berlangsung di Istana Besar Johor dengan kebenaran Sultan Ibrahim. Pada masa itu, Datuk Onn mencadangkan kepada orang Melayu agar penentangan terhadap Malayan Union dapat dilaksanakan melalui parti politik UMNO. Justru itu, Datuk Onn dilantik sebagai Yang di-Pertua UMNO yang pertama, malah perjuangannya juga disokong penuh oleh anggota parti dan bekas pegawai British. Hal ini kerana mereka menganggap Malayan Union ini akan menghapuskan ketuanan orang Melayu sebagai penduduk asal di tanah Melayu. Sikap tidak berputus asa Datuk Onn Jaafar dalam menentang sekeras-kerasnya Malayan Union telah mengubah pendirian pihak British yang mana akhirnya terpaksa menerima segala permintaannya dan berjaya memusnahkan Malayan Union. Hal ini menandakan permulaan kehidupan orang Melayu ke arah keamanan tanpa perlu ada campur tangan daripada pihak British. Peristiwa yang seterusnya pula ialah peletakan jawatan dalam UMNO. Perjuangan Datuk Onn dalam UMNO tidak kekal lama kerana beliau telah meletak jawatan secara rasminya dalam Mesyuarat Agung Khas UMNO yang diadakan pada tanggal 10 Jun 1950. Hal ini berlaku kerana cadangannya untuk membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu mendapat tentangan serta mengundang kejutan orang Melayu terutama di kalangan ahli-ahli UMNO. Cadangan yang dikemukakan mendapat tentangan hebat, malah pelbagai tuduhan berat dilemparkan kepada Datuk Onn kerana ada yang menganggap beliau ingin menjual bangsa Melayu dan menjadi pengkhianat dalam bangsa sendiri. Perkara ini mengundang rasa pilu dan sedih dalam hati Datuk Onn kerana selama ini beliau bekerja keras dan bersusah payah menentang Malayan Union bagi membela nasib orang Melayu, tetapi malangnya beliau dikecam bertubi-tubi. Oleh hal demikian,
Beliau bertegas untuk keluar dari UMNO dan mengisytiharkan peletakan jawatan sekaligus menolak pelantikan sebagai Yang di-Pertua UMNO bagi tahun 1950 dan 1951. Kemudian, penulis turut menceritakan tentang peristiwa penubuhan parti politik baru iaitu Independence of Malaya Party yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara kaum dalam satu parti politik yang sama tanpa perlu ada unsur bersifat perkauman. Walaupun IMP mendapat sokongan penuh daripada pemimpin MCA, MIC dan parti lain, tetapi konsep ini ditolak mentah-mentah oleh pemimpin dan orang Melayu kerana menganggap bahawa dasar mereka dalam UMNO masih lagi Malaya untuk Melayu. Akhirnya, IMP menemui kegagalan kerana tidak mampu berkembang lagi akibat kekurangan sokongan menyebabkan ia terpaksa dibubarkan pada tahun 1953. Setelah IMP lumpuh, Dato' On masih tidak menyerah kalah, malah beliau bangkit semula dengan penubuhan parti politik yang keempat iaitu Parti Negara. Tujuan dan dasar parti ini sangat berbeza dengan parti-parti lain kerana ia tidak bercorak perkauman. Oleh itu, pada 11 Oktober 1954, Parti Negara dibawa masuk oleh Dato' On ke dalam pilihan raya. Akan tetapi, nasib tidak menyebelahi beliau kerana usaha Dato' On dan jeteranya tidak membuahkan hasil kerana Parti Negara kalah teruk dengan Parti Perikatan. Walau bagaimanapun, Dato' On menerima kekalahan itu dan meneruskan kehidupan dengan tenang. Dari sudut lain, Dato' On dapat melihat bahawa muslihat penjajah adalah punca setiap konflik yang berlaku dan beliau turut sedar sokongan daripada pihak British menyebabkan dirinya termasuk perangkap penjajah tanpa disedari. Akhirnya, pada tanggal 31 Ogos 1957, kemerdekaan Tanah Melayu dicapai yang mana peristiwa bersejarah ini amat penting bagi orang Melayu kerana ia merupakan hari penyerahan pemerintahan British kepada warga negara Tanah Melayu. Sebagai kesimpulan, kita seharusnya menghargai sumbangan Dato' On Jaafar terhadap negara, terutamanya dalam revolusi kemerdekaan walaupun beliau gagal dalam perjuangan politiknya. Oleh itu, Dato' On Jaafar hendaklah sentiasa dikenang sebagai ikon perintis dalam pejuang yang mendaulatkan martabat bangsa dan tanah air. Saya rasa setakat ini sahaja daripada saya. Maaf jika ada salah dan silap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.